Kerja pengalihan paip di kawasan Sibuti menjadi salah satu sebab kemajuan projek Lebuh Raya Pen Borneo perlahan. Now there's a progress denial. Ada isu besar ialah di sebelah Sibuti sebab pengalihan paip. Kerja tak boleh dibuat sehingga paip baru disiapkan. Sebab itu pergerakan agak lambat. So jangkaan di sebelah itu akan siap pada 2026 lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Santunan Kasih Ramadan di Kampung Empila, Kota Samarahan. Beliau menjelaskan bahawa tumpuan kini diberikan kepada beberapa projek utama di bawah seliaan Kementerian Kerja Raya termasuk Sarawak Sabah Link Road SSLR 1, 2 dan 3 yang mana kontraknya telah dianugerahkan. Selain itu, projek Trans Borneo yang menghubungkan jalan melalui Brunei bagi menyambung ke Lawas dan Limbang juga sedang berjalan dengan baik. Tambahnya, jajaran Red Line sepanjang Lebuh Raya Pan Borneo juga perlu dinaik taraf agar setara dengan Lebuh Raya Baharu. Sementara itu, pada majlis sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menggalakkan umat Islam di Sarawak untuk menyertai inisiatif Wakaf Majlis Amanah Rakyat Maramadani. Menurutnya, wakaf merupakan salah satu kekuatan dalam Islam selain zakat dan memainkan peranan penting dalam pendidikan serta kebajikan masyarakat. Datuk Seri Fadilah turut menekankan bahawa wakaf boleh dimanfaatkan dalam pelbagai bentuk termasuk pembinaan masjid, sekolah serta kemudahan lain yang menyumbang kepada pembangunan ummah dan negara. Tambahnya lagi, jika setiap umat Islam di Malaysia seramai 20 juta orang menyumbang hanya RM1 setiap hari, ianya akan menghasilkan dana yang besar untuk pembangunan generasi akan datang. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah turut menyeru masyarakat agar menjaga perpaduan demi memastikan pembangunan negara dapat dilaksanakan dengan lancar. Jelasnya lagi, dengan perpaduan yang dikekalkan, maka segala yang dirancang dapat dilaksanakan. Justru hubungan baik antara kerajaan persekutuan dan negeri juga penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan. Kerajaan akan mengkaji keperluan meminda peruntukan Undang-Undang Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, buat masa ini pihaknya akan mengkaji pelaksanaan peruntukan undang-undang sedia ada sebelum membuat sebarang ketetapan. Nak mengatakan pindah terus, saya perlu mengadakan kajian juga melihat bagaimana hukuman sebelum ini. Datuk Seri Nancy bercakap kepada media selepas Majlis Sumbangan Ramadan dan agihan bubur Asyura Parlimen Santubong di Ibu Pejabat JPBM Sarawak di Kuching. Beliau diminta mengulas mengenai hukuman RM6,000 denda ke atas seorang bapa tiri di Muar, Johor kerana merakam dan memiliki bahan lucah berupa video serta gambar bogel anak tirinya yang diambil ketika kanak-kanak itu sedang mandi. Oleh itu, beliau merayu akan ada pihak membuat rayuan bersabit hukuman terbabit yang disifat tidak setimpal. Dalam majlis itu, seramai 160 orang dari golongan asnaf di kawasannya menerima bantuan berupa bakul makanan. Dalam perkembangan lain, Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tidak masalah untuk beraya di pusat pemindahan pancir jika perlu. Jelas Datuk Seri Nancy Shukri, dengan situasi semasa yang belum pasti reda, pegawai JKM telah pun berada di setiap PPS bagi memberi bantuan segera. JKM katanya sentiasa bersiap sedia menghadapi bencana luar jangka seperti banjir bagi memastikan penduduk terjejas mendapat bantuan kemanusiaan. Ditemui pemberita di Kuching, dedahnya lagi setakat ini banjir telah menjejaskan lebih 10,000 penduduk di 3 negeri. Bintulu Port Holding Berhad BPHB menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM3.6 juta kepada tabung Baitulmal Sarawak TBS tahun ini. Menurut Presiden Merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan BPHB, Ruslan Abdul Ghani, jumlah zakat itu yang tertinggi setakat ini. We think that it's our responsibility not only to pay tax but also to pay zakat, and inshallah if we are able to make more and we'll be able to contribute more. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyerahan zakat di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Beliau menyerahkan cek cura kepada pengurus besar TBS Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili dengan disaksikan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
Pengujudan Air Borneo dan pembangunan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin dijangka merancakkan sektor pelancongan di Bau. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Jinip berkata, dua elemen kuat bagi menarik kemasukan pelancong ke pekan tersebut. Ia mungkin memakan masa 2 ke 10 tahun lagi, namun dijangka berupaya memberi kesan nukleus kepada ekonomi tempatan. Oleh itu, beliau mempelawar lebih ramai pelabur untuk membangunkan industri penginapan di Bau. Perlu kita tekankan supaya pihak pelabur masuk membina lebih banyak hotel. Datuk Henry menjelaskan demikian kepada pemberita di Bau. Beliau sebelum itu melawat kaki Gunung Bung Jagoi yang terletak kira-kira 8 km dari Pekan Bau. Gunung yang menarik kehadiran lebih 11,000 pengunjung pada tahun lepas itu kini dalam proses naik taraf laluannya. Di bawah pelan Greater Kuching, sekitar RM100,000 diperuntukkan bagi menurap jalan ke Gunung Terbabit. Kebakaran rumah panjang Lapilai di Sungai Binai, Ulu Sebau pada Khamis lepas memusnahkan 27 daripada 30 pintu rumah panjang tersebut dan melibatkan kira-kira 300 penghuni hilang tempat tinggal. Bertindak pantas terhadap bencana itu, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya merangkap Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing mengarahkan pasukannya turun padang bagi menyalurkan bantuan segera kepada mangsa yang terjejas. Bantuan tersebut disampaikan oleh Pegawai Tugas-Tugas Khasnya Stephen Kong Kai Seng bersama Ahli Majlis Tertinggi PDP. Bantuan yang disalurkan merangkumi bakul makanan dan sumbangan kewangan peribadi Datuk Seri Tiong bagi membantu meringankan beban mangsa terlibat. Mangsa kebakaran telah ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Gereja St. Bernard, Rumah Lapi. Setakat ini, punca kebakaran masih dalam siasatan pihak berkuasa. 38 individu ditahan dalam operasi penguatkuasaan Ops Mahir, Ops Selera, Ops Sapu dan Ops Kutip Jabatan Imigresen Sarawak di Kuching pada Rabu hingga Khamis lepas. Mereka disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-1963 termasuk tinggal lebih masa, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan bekerja tanpa permit. Menerusi hantaran di Facebook, Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak memaklumkan seramai 133 individu diperiksa sepanjang operasi 2 hari itu di beberapa lokasi tumpuan sekitar Bandaraya Kuching. Kesemua yang ditahan akan disiasat sebelum dikenakan tindakan undang-undang. Operasi seperti ini akan diteruskan bagi memastikan pemantauan dan pematuhan undang-undang imigresen. Orang ramai diseru untuk menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa bagi memperkasa tindakan penguatkuasaan. Di Miri, seorang lelaki tempatan ditahan bersama rampasan bernilai RM94,500 di bawah Akta Bekalan 1961 dalam Op Taring Landai. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexan Naga Cabu berkata, lelaki itu gagal mengemukakan sebarang dokumen daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Warga tempatan berusia 53 tahun itu ditahan pada petang Rabu oleh Unit Risikan Marin Markas Taktikal Pasukan Polis Marin Wilayah 5 Miri. Operasi diketuai seorang pegawai dan 4 anggota yang menjalankan pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan pacuan 4 roda di tepi jalan Melor Berkenuk. Hasil pemeriksaan mendapati warga tempatan itu membawa muatan disyaki minyak diesel dan pemandu tersebut gagal mengemukakan dokumen berkaitan. Kes ini telah diserahkan kepada KPDN untuk siasatan serta tindakan lanjut. Sekian berita bagi Sarawak. Dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Saudara, ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.